Okay, Ustazah, nak mulakan? Bismillah. Okey, bismillah. So you admit semua macam biasa Okey. Okey, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. Okey, Alhamdulillah kita sambung kita punya second session untuk perjalanan selepas kematian. Okey, saya akan share screen. Okey, semua boleh nampak screen Okey. Kita akan recap sedikit. Okey, first, bila seseorang tu sudah meninggal, dia masuk ke mana? Alam barzakh. Apa makna barzakh? Dalam surah Rahman diterangkan dua lautan yang berjalan, satu masin, satu tawa, yang bila mana dia berjalan bersebelahan, rasanya tak bercampur. Apa maksudnya di situ? Barzakh tu adalah sejenis boundary ataupun sejenis tutup atau lapisan yang mana kita tak nampak, hanya Allah saja yang nampak. Tetapi orang yang di alam barzakh nampak manusia di alam dunia. Okay? Alright, settle. Masuk kat dalam kubur, apa perkara-perkara yang akan ditanya atau diazab? Akan ditanya, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Lepas tu, ma dinuka, apakah Islam kamu? Kemudian, apakah amalan kamu? Semua akan ditanya. Dan perkara-perkara yang akan diazab pula, ada yang di dalam slide ni. Okay? Sebab ini recap, saya takkan go through satu-satu Okay. Kemudian kita masuk kepada yang dah meninggal ke alam kubur, tapi ada yang tak meninggal. Bila ada yang tak meninggal, yang mungkin hidup panjang sampai bertemu dengan kiamat. Sudah nampak tanda besar, tanda kecil, kemudian tanda besar. Kemudian Allah kata mereka ni bila sampai pada dekat dengan hari kiamat ni, tanda-tanda besar ni, kebanyakan makin sedikit orang-orang Islam yang hidup. Makin nak dekat kiamat, makin sedikit orang-orang Islam yang benar-benar Islam yang hidup. Lepas tu Allah kata akan didatangkan tiupan sangkakala pertama yang mana semua akan mati. Okey, semua akan mati. Kemudian bermula sangkakala kedua pula ditiup. Manusia akan bangun. Dan kemudian dalam hadis diriwayatkan macam mana manusia tu bangun, dia akan bangkit seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup selepas turunnya hujan yang lebat. Okey. Kemudian hari kebangkitan. Okey, bila manusia dibangkitkan daripada kubur, orang pertama yang akan dibangkitkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah akan tercari-cari tempat untuk meminta Allah syafaat. Okey? Itu kita akan masuk bab syafaat insya-Allah. Dan kemudian semua manusia akan dibangkitkan. Bila manusia dibangkitkan, akan ada satu suara yang besar. Suara yang besar tu datang akan cakap, ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, marilah kamu semua berkumpul kat satu tempat. Automatik manusia ni akan keluar, berjalan ramai-ramai, berkumpul dekat satu tempat yang dipanggil Padang Mahsyar. Yang dipanggil apa? Padang Mahsyar. Okey. Perlu dia ketahui, manusia dibangkitkan mengikut your lifestyle. For example, my lifestyle, saya suka berkawan dengan orang-orang yang fashion designers. Saya suka berkawan orang-orang seperti musician. Maka na'udzubillah min zalik, saya akan dibangkitkan dengan musician and fashion designers. Anda akan dibangkitkan mengikut apa yang anda suka di dunia. Apa yang menjadi kelaziman anda, itulah yang akan anda dibangkitkan. Itu hari kebangkitan. Masuk ke Padang Mahsyar. Okey. Masuk cerita tentang ke Padang Mahsyar. Okey. Di Padang Mahsyar, 5 makhluk yang akan hidup atau berada di tempat situ. Siapakah mereka? Manusia,
jin, binatang, malaikat, syaitan ataupun iblis. Atau syaitan dan iblis dianggap satu kumpulan. So 5 orang. Saya repeat sekali lagi. Manusia, jin, binatang, malaikat, syaitan dan iblis. Semua berkumpul. Okay. Pada ketika itu jin yang kita tak nampak pun kita boleh nampak. Ustazah, kita rasa takut tak? Takut dah tak ada. Segan pun dah tak ada. Telanjang bulat pun dah tak rasa segan. Okay. Sebab sekarang kita tengah takut untuk menerima nasib kita. So kita tak rasa takut dengan melihat hantu ke apa ke, seram ke. Diri sebelah tiger pun tak takut. Buaya diri sebelah kita pun buaya tak fikir nak baham kita. Okay, that kind of fear. Tension dia. Okay. So 5 golongan ni akan dibangkitkan. 5 kumpulan ni. Kemudian Allah SWT biarkan semua makhluknya begitu saja. Okay. Allah tak cakap, Allah tak bagi makan, tak bagi minum, tak bagi apa-apa, biarkan macam gitu. Okay. Contoh, saya bagi anda satu contoh. Pernah dengar kata-kata penantian itu satu penyiksaan? Iaitu yang akan kita rasa di padang mahsyar nanti. Okay. Yang mana Allah kata dibiarkan manusia, semua makhluk, bukan sekadar manusia, semua makhluk akan dibiarkan begitu. Sehingga, ini nak masuk cerita yang saya nak recap sedikit, kemudian saya nak masuk cerita. Datang, manusia ni tak tahan. Segolongan manusia ni tak tahan, tunggu begitu lama. Okey, pergi kepada Nabi Adam alaihi salam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah penciptaan yang pertama-tama sekali. Kami ini diciptakan bukan secara langsung. Engkau diciptakan secara langsung dari Allah dan engkau diciptakan di syurga. Kedudukanmu lebih mulia daripada kami. Maka mohonlah syafaat untuk kami. Berkatalah Nabi Adam ini, selama hidup aku 940 tahun, aku lakukan satu salah. Iaitu aku makan pohon yang Allah tak benarkan. Kemudian aku dibuang daripada syurga. Berapa lama Nabi Adam AS hidup? 940 tahun, wahai kakak-kakak, adik-adik. 940 tahun. Kita hidup 30 lebih tahun, 50 lebih tahun. Berapa banyak kesalahan kita sudah buat? 940 lebih tahun, hanya satu kesalahan, beliau rasa beliau tak layak beri syafaat. Kemudian beliau cakap, nafsi, nafsi. Dalam hadis sahih, Nabi quote exactly what Nabi Adam AS will be saying. He will be saying exactly, idhabu ila ghairi. Pergilah kamu semua selain daripada aku. Sesungguhnya aku tak layak. Kemudian pergilah manusia ni, segolongan manusia ni cari. Nak mencari lagi satu Nabi, memakan masa hampir 1000 tahun. So bayangkan berapa tahun? 1000 tahun nak cari the next Nabi. 1000 tahun nak cari the next Nabi. Bertemu dengan seterusnya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh alaihissalam, kami penat, kami letih, kami berpeluh, kami panas. Kami tak sabar nak tengok perhitungan kami. Mohonlah kepada Allah supaya datangkan syafaat, disegerakan hisab kami. Nabi Nuh alaihissalam cakap apa? Aku tak layak. Nabi Nuh alaihissalam kata apa? Nafsi, nafsi. Sekali lagi, sendiri, sendiri. Kemudian beliau kata, izhabu ila ghairi. Pergilah kamu daripada, selain daripadaku. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam rasa dirinya tak layak? Okey, saya mohon siapa yang belum mute, tolong mute sebab ada background suara. Terima kasih. Okey, izhabu ila ghairi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam kata, dia mengadu kepada Allah. Ini dalam surah Nuh. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah letih, penat meminta, mendoa, berdakwah kepada hamba-hambaku, kepada kaumku. Bukan hamba, kaumku. Pagi, siang dan malam. Siang dan malam aku berdakwah kepada kaumku. Kemudian berkata Nabi Nuh alaihissalam pada towards the end of surah Nuh, cukup Nabi Nuh alaihissalam ceritakan kesusahan dia, kepenatan dia, berdakwah berapa lama, wahai kakak-kakak, adik-adik?
950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Yang masuk ke Islam cuma 80 orang. Maka he doesn't regard that as a success. Okay, at the end dia minta kepada Allah, wa qala Nuh Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Apa maksudnya? Wahai Allah, jangan engkau tinggalkan satu pun di atas muka bumi ini orang kafir. Dayyara. Dan perkataan zarra tu seperti sesame seed. Sesame seed berat ke ringan? Ringan. Tapi begitu marahnya Nabi Nuh alaihissalam, walaupun sesame seed ni sekecil ini orang kafir, aku tidak mahu mereka ada alal ard di dunia ini. Maka Allah perkenankan doa Nabi Nuh. Datanglah bah. Lepas itu Nabi Nuh bagi tahu kepada segolongan manusia itu, disebabkan doa aku yang tak sabar kemarahan aku, maka aku tak layak mohon pada Allah syafaat. Maka berpergianlah sekumpulan manusia ini sekali lagi mencari Nabi. Dalam pencarian mereka yang memakan masa 1000 tahun lagi. Nabi yang ketiga mereka cari ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, mohonlah daripada Tuhan syafaat buat kami. Berkatalah Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku tak layak bagi syafaat kerana sudah 3 kali aku berbohong dalam sepanjang hidupku. Kita berbohong berapa kali tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada tuan-tuan, puan-puan. Adik-adik, kakak-kakak, berapa kali kita bohong? Kalau kita hidup 50 tahun, berapa kali kita bohong? Nabi Ibrahim bohong 3 kali, maka dia rasa dia tak layak minta syafaat daripada Allah. 3 perkara yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dijemput kepada sebuah pesta. Okay? Pesta tu of course ada percampuran lelaki dan perempuan, ada muzik, ada pergaulan bebas. Nabi Ibrahim pun tak sedap untuk pergi. Maka Nabi Ibrahim cakap, aku tak boleh pergi, aku sakit. Okey? Apakah Nabi Ibrahim bohong? Tidak. Bila dibaca dalam kitab Tauhid, sebenarnya Nabi Ibrahim tidak bohong. Kerana orang beriman, sebenar-benar beriman, kalau pergi kepada tempat maksiat, seharusnya hatinya rasa sakit. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, hatiku sakit. Dia cakap, aku sakit. Dan pada pendapat dia dengan berkata, aku ini sakit, dia sudah berbohong. Faham? So yang kedua pula, bila dia tak pergi kepada pesta itu, dia pun pecahkan berhala-berhala kecil dengan kapak. Dia tinggalkan kapak ini kepada berhala yang besar. Then he was summoned by this king. Okay, the next following day in the morning. Okay, dipanggil. Bila dia dipanggil, king ni tanya kepada dia, Ibrahim, kau tak pergi kan ke pesta semalam? Apakah kau yang pecahkan semua berhala aku ni? Berkata Nabi Ibrahim, bukan aku, ya King. Kenapa kau, dia tak cakap bukan aku, dia kata, kenapa kau tanya aku, wahai Sultan, wahai King? Kau tanyalah kepada si pemegang kapak itu. Iaitu siapa yang pegang kapak? Berhala yang besar. Maka King tu pun terdiam. Tak tanya. Apakah itu bohong? Tidak. Sebab Nabi Ibrahim nak bukakan pemikiran mereka. Tuhan yang mereka sembah, bila mereka menghadapi kesusahan, kesulitan, Tuhan ini tak dapat beri jawapan. Itu yang Nabi Ibrahim nak bagi tahu. Apakah itu bohong? Tidak. But again, Nabi Ibrahim regard that as a lie. Okay. Yang ketiga, beliau hidup dalam keadaan di mana sultan ataupun bukan sultan, Allah, sultan tu bahasa Melayu, raja. Raja suka apa? Raja suka rampas isteri-isteri orang. Maka bila Nabi Ibrahim tahu raja akan rampas isterinya, berselisih dengan raja, raja tanya, wahai Ibrahim, siapakah wanita di sebelahmu? Maka dia kata, hadhihi uhtun li. Ini adalah saudara untukku. Apakah dia berbohong?
Tidak. Kerana isteri adalah saudara kita, suami adalah saudara kita, saudara sesama Islam. Tetapi Nabi Ibrahim still anggap itu sebagai satu pembohongan. Maka sudah 3 kali dia berbohong within 2 inverted commas. Dia pun kata, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi. Sendiri, pergilah wahai segolongan manusia ini kepada selain daripada aku. Maka mereka berjalan berapa lama lagi? 1000 tahun. Nabi kata ni semua dalam hadis sahih ya. 1000 tahun. Siapa yang nak riwayat insyaAllah nanti boleh minta. Okey. Berjumpa dengan Nabi yang keempat iaitu Nabi Musa alaihi salam. Jumpa kepada Nabi Musa alaihi salam, minta syafaat kepada Nabi Musa alaihi salam. Berkata Nabi Musa alaihi salam, aku tak layak untuk minta syafaat kerana hari ini adalah hari kemarahan Tuhanku. Dan manusia ni kata, kenapa kau tak boleh minta? Dia kata, kerana aku sudah membuat satu kejahatan atau kezaliman. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Beliau telah membunuh seseorang. Within 2 inverted commas. Dia bukan membunuh. Datang orang Fir'aun nak mengganggu Bani Israel. Nak memalukan wanita Bani Israel ini. Maka Nabi Musa tak suka. Dia ditolak manusia ini. Bila dia tolak manusia ini, maka manusia ini terjatuh kemudian mati. Okey? Sebab Nabi Musa akan berhadapan dengan Firaun yang memiliki kuasa yang extraordinary. Maka Allah bagi kepada Nabi Musa ini power yang extraordinary. Jadi tolak sedikit, mati orang tu. Apakah itu satu kezaliman? Tidak. Sebab dia bukan disengajakan. Dia nak selamatkan wanita tadi. Okey? Maka dia anggap itu sebagai dosa oleh Nabi Musa AS dan beliau rasa beliau tak layak untuk bagi syafaat. Berkatalah beliau, nafsi, nafsi, sendiri, sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah engkau selain daripadaku. Maka pergilah segolongan manusia ini juga kepada Nabi yang kelima. Siapakah beliau? Nabi Isa AS. Berjumpa Nabi Isa AS itu pun makan masa 1000 tahun. Jumpa Nabi Isa AS, berkata kepada Nabi Isa AS, wahai Isa, wahai Nabi Isa, berilah syafaat kepada kami. Nabi Isa kata, aku tak layak untuk bagi syafaat kepada kamu. Kenapa pula? Dia kata, kerana umat aku adalah umat yang pertama mengaku aku ini anak Tuhan. Maka aku malu untuk berhadapan dengan Allah. Subhanallah, Masya Allah. Itu akhlak para Nabi. Bila mereka buat kesilapan, mereka buat dosa untuk menghadapi Allah itu, mereka malu. Tapi kita ini buat dosa berkali-kali. Tak malu kita jumpa Allah. Tak malu kita berdoa. Tak malu kita solat. Tapi ini Nabi Isa AS, akhlak beliau malu padahal bukan dosanya, tapi dosa umatnya. Renungkanlah ya. Kemudian yang keenam, kali ini Nabi Isa AS sendiri pergi bersama dengan segolongan manusia ini mencari Nabi Muhammad SAW. Cari, tak jumpa. Kerana Nabi Muhammad, saya kata apa? Manusia yang pertama dibangkitkan, kemudian dia lari untuk pergi sujud kepada Allah. Okey? Sujud untuk mohon syafaat. Okey? Sujud untuk mohon syafaat. Jadi orang tak nampak mana Nabi Muhammad ni, mana Nabi Muhammad. Ramai sangat orang. Ramai jin, ramai malaikat. Mana nama si Muhammad ini. Cari, jumpa Nabi Muhammad. Kemudian tanya kepada Nabi Muhammad. Nabi bisa tanya kepada Muhammad. Wahai Muhammad, engkau seorang saja yang mampu beri kami syafaat. Okey? Kemudian Nabi Muhammad kata, ana laha. Aku ada padanya. Pada siapa? Pada syafaat itu. Okey? Pada syafaat itu. Ada segolongan manusia sebelum Nabi pergi untuk jumpa Allah. Ada segolongan manusia selepas itu. Mereka tak sabar tau ni tunggu. Lama sangat. Sampai mereka pekik mengatakan di dalam hadis sahih ya. Ya Rabb, arihni. Wahai Tuhan, percepatkanlah. Walau ilan nar. Walaupun ke neraka, wahai Tuhan. Kami tak sabar. Siapakah manusia ini? Na'udzubillah min zalik. Nabi tak cakap siapa manusia ini. Tapi Nabi kata manusia seperti ini, Nabi tak define.
Tapi Nabi kata, orang yang bukan dalam golongan ini adalah orang yang amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa maknanya? Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik wakil kami dalam apa saja permasalahan, dan Allah adalah sebaik-baik wali penjaga kami, dan Allah adalah sebaik-baik memberi kemenangan kepada kami. Mereka yang percaya dengan hati, dengan perbuatan, Allah kata mereka ini tak akan berkata arihni walau finnar. Arihni walau ilan nar. Apa maksud arihni? Itu bahasa yang kasar ya. That means enough is enough, oh God. Bawalah kami walaupun ke neraka, kami tak kisah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada segolongan manusia ini. Okey. Kemudian break kejap minum air. Kemudian bismillah. Nabi Muhammad SAW pun dah terima amanah ini untuk meminta Allah syafaat. Berlari Nabi Muhammad SAW berlari ke mana? Dia berlari menuju ke arasy Allah. Okey, tak sampai ke arasy Allah. Mungkin awak dan saya tengah bayangkan macam mana arasy Allah. Maka saya kongsi dengan anda hadis sahih ini, yang mana maksudnya ialah Nabi kata arasy Allah ini besarnya seperti seolah-olah peniti kak dilemparkan di padang pasir. Sekarang saya tanya anda, kalau saya lempar peniti di padang pasir, dapat tak anda temui peniti itu? Tak dapat, mustahil untuk dapat. Dipijak, ditelan, tak nampak peniti itu. Betul? Tapi Nabi kata itulah besarnya arasy Allah. Arasy Allah tu umpama padang pasir, dan langit dunia 7 lapis ini umpama peniti yang kecil tadi. Maka Nabi pun berjalan dekat dengan arasy Allah. Nabi sujud. Maka Allah berkata kepada sujud begitu lama, Nabi doa. Sesuatu doa yang mana para nabi yang lain tak pernah doa. Tak pernah satu makhluk dalam dunia ini berdoa. Nabi sujud, minta satu doa itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Habibullah ini baca, meminta kepada Allah yang awak dan saya, kita tak pernah minta doa ini. Okay, Nabi kata tak pernah orang minta. Sampailah Allah berkata, Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkatlah kepala kamu wahai Muhammad, sal tu'tah, tanyalah, mintalah, pasti aku bagi. Tanyalah, mintalah, pasti aku bagi. Kenapa Allah bagi kepada Nabi dan tidak kepada Nabi-Nabi lain? Mungkin ada di antara anda rasa this is favoritism, Ustazah. Tidak. Kerana para Nabi yang lain semuanya sudah, setiap Nabi ada doa mustajab. Kecuali Nabi Muhammad SAW tak pernah minta doa mustajab itu. Doa mustajab itu beliau berkata kepada para sahabat, aku simpan kukuh untuk umatku di akhir zaman nanti. Di akhir, di padang mahsyar, aku simpan kukuh doa ini. Takkan aku minta. Susah macam mana takkan aku minta. Kalau kita buka surah Hijr, surah ke-15 ayat 97. Siapa yang ada mushaf, sila buka. Surah 15 ayat 97. Ustazah, sorry, you punya mic dekatkan sikit tak? Oh, okay. Okay, better? Ya. Yeah. Okay, terima kasih Siti. Okay, surah 15 ayat 97. Okay. Okay, ayat 97 yang mana alladzina, okay, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah kata sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, dan Allah gunakan perkataan na'lam tu dalam bentuk present tense, meaning up till today, now. Hati Nabi itu sakit, hati Nabi itu pedih, hati Nabi itu kecewa melihat umatnya. Kerana apa? Bima yaqulun, apa yang mereka cakap. Kat sini Allah kata bukan apa yang mereka buat, tapi apa yang mereka cakap. Kenapa bukan buat, Ustazah? Kerana cakap itu dah memedihkan Nabi. Apatah lagi pelaksanaan yang salah.
Jadi hati-hati wahai kakak-kakak, adik-adik. Nabi sedang kecewa dengan kita kalau kita tak lakukan sunnah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tak amalkan syariah dengan sebaik-baiknya. Tetapi Rasulullah ini sayang sangat dengan kita. Tak pernah dia angkat doa untuk kemusnahan kita. Semua para Nabi yang lain sudah berdoa. Tapi tidak Nabi Muhammad. Surah Hijr ayat 97. Surah Hijr. Apa makna Hijr? Hijr bukan hijrah. Hijr maksudnya seperti batu. Iaitu apa? Manusia ini seperti batu kerasnya. Hati mereka. Datang hidayah, tak masuk. Datang cahaya, tak penetrate through. Itulah kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Allah. Okey, sebelum tu, soalan saya, kenapa dalam banyak-banyak position Nabi sujud? Kenapa dalam banyak-banyak position Nabi Muhammad SAW sujud? Kerana itu adalah position yang paling blissful. Position kalau anda ada masalah, solatlah 2 rakaat, sujud lama-lama. Tak jumpa jawapan, solat 2 rakaat, sujud lama-lama. Buat selagi tak dapat jawapan kepada masalah anda. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah bukan di alam dunia tetapi di alam yang mana tak ada ibadah. And Allah accepted it. Subhanallah. Okey, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian bahkan Nabi Muhammad SAW bukan setakat dapat syafaat, beliau dapat satu bonus lagi, iaitu umat Nabi Muhammad SAW akan masuk, meniti sirat tanpa dihisap. Tanpa dihisap. Later kalau awak tengok bab hisap, ada few station kena stop. So anda akan rasa beratnya. So sekarang terkecuali umat Nabi Muhammad hanya segolongan saja, bukan semua ya. Sebahagian umat Nabi Muhammad SAW akan nak meniti sirat tanpa dihisap, tanpa going through all the checkpoints. Lepas padang mahsyar langsung pergi ke sirat. Okey. Kemudian Allah kata, siapakah mereka ini? Segolongan yang akan meniti sirat tanpa going through all the checkpoints. Mereka adalah yang mana ada husnuzan dengan Allah. Mereka yang mana ada bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Ini dalam hadis kudusi yang mana Allah kata, Ana inda husni zanni abdi bi. Aku ada di sisi hambaku kalau dia berniat, kalau dia berhusnuzan, bersangka baik kepadaku. Apa maksud bersangka baik? Saya yakin Allah Maha Pemberi rezeki. Walaupun mungkin tempat kerja saya buang saya, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Saya yakin dengan Allah. Saya husnuzan dengan Allah. Kerana Allah yang akan bagi rezeki saya. Bukan tempat kerja saya. Bukan manusia-manusia yang saya kenal. Bukan orang-orang keluarga saya. Bukan siapa-siapa di sekeliling saya. Itu makna husnuzan. Sekarang kita tanya, ukur diri kita sejauh mana husnuzan kita kepada Allah. Okey, kalau husnuzan kita baik, mantap, insya-Allah kita dikolongkan di dalam golongan yang akan masuk, yang meniti sirat tanpa going through all the checkpoints, termasuklah hisab. Kerana hisab itu perit ya. Kemudian, okey. Okey, syafaat Rasulullah, kita dah go through yang ini. Siapakah mereka yang akan dapat? Okey. Okey, hisab. Okey. Hisab tu apa? Hisab tu maksudnya hitungan. Kalau dah hitung, ini part seram. Ada orang yang sudah dihitung amalannya, bila diletakkan di dacing. Okay, saya tak nak anda bayangkan dacing as in like weighing scale right now that you have in your mind. So bayangkan weighing scale Allah macam mana, subhanallah, kita tak dapat bayangkan. Okay, di luar kita punya bidang bayangan kita lah. Okay, bila diletakkan Allah kata amalan, ada segolongan manusia ini, amalan baik dia Masya Allah banyak sangat. Amalan baik apa? Banyak sangat. Kemudian tersenyum orang ini. Tersenyum happy. Okay, dah confident.
InsyaAllah amalan aku banyak ni. Aku boleh melalui sirat, boleh pergi ke syurga. Aku di antara orang ahli syurga. Walaupun dia tak bagi tahu orang, dia cakap dalam hati. Kerana pada ketika itu, walaupun sebelahnya yang diri tu mak awak sekalipun, awak tak berani nak cakap. Awak tak berani nak tengok pun muka dia. Okey, awak nak sendiri-sendiri. Okey, aku dah tahu result aku. Macam contoh, kita kalau katakan result kita tak bagus, kita punya O level ke A level semua buka, alamak F. F pula F9. Tengok okey lah, tak apalah F9. Kita tutup, orang kata result macam mana? Senyuk, kita lari jauh-jauh, buka result. Betul tak? Itu yang akan berlaku. So golongan ini dia tengok hasanat dia, kebaikan dia banyak, dia pun happy. Overconfident. Okey? Maka dia akan pergi satu station. Okey, yang kita akan pergi hari ini, what is the next station? Okey. Ujian keimanan. Tadi dah habis hisap tak? Dah habis. Sekarang ujian keimanan. Okey, surah Al-Hadid ayat 13. Untuk siapa yang nak tengok dalil mana bukti Ustazah iman kita akan diuji, boleh buka surah Hadid ayat 13. Surah Hadid pun berceritakan tentang manusia. Apa mana hadid? Hadid maksudnya besi, metal. Kerasnya manusia itu seperti metal, besi. Na'udzubillah min zalik. Okey. Kemudian ada 7 perkara kita akan dicek. Pertama, syahadah kita. Apakah syahadah kita selari dengan amalan kita? Kita mengucap kalimat syahadah tiada Tuhan selain Allah. Betul ke kita tuhankan Allah? Betul ke kita percaya Allah ini satu? Atau kita ada pertuhankan yang lain? Contohnya bertuhankan harta, bertuhankan apa? Tempat kerja. Maksudnya apa maksud Tuhan? Mana I prioritize others than Allah dalam hidup kita. Kita tanya diri kita, buat self check. Yang kedua, solat kita sempurna ke tak? Okey, dalam hadis digunakan perkataan solat yang sempurna. Dia tak cakap qiyamus solah. Kalau qiyamus solah, awak dan saya alhamdulillah terlepas. Sebab kita memang solat insya-Allah. Tapi sempurna ke tak? Another thing. Yang ketiga, ibadah puasa. Ibadah puasa pula bila tengok kepada syarah hadisnya, bukan setakat tahan lapar, haus, dahaga, tahan daripada nafsu sexual intercourse. No. Puasa lidah, puasa mata, puasa telinga dan sebagainya. Puasa ke tidak? Okay. Kemudian bab zakat. Haji mabrur ataupun haji ditolak, berkali-kali buat haji. Pasti ke haji kita mabrur? Okey, itu satu benda. Yang keenam, bab-bab mandi yang wajib dan wudu. Okey. Yang ketujuh, ni yang berat. Kalau kita lihat daripada nombor 1 sampai nombor 6, semua ini adalah hak siapa? Hak Allah. Alamak, sorry. Daripada nombor 1 sampai nombor 6, ia adalah hak Allah. Betul tak? Kita buat untuk Allah. Tapi yang terakhir ini yang orang banyak tersangkut. Ini adalah hak manusia. Okey, saya nak kongsi cerita hak manusia ni. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana Allah kata, Allah bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada 2 manusia. Berapa manusia? 2 manusia. Jadi jangan kita harapkan kita jadi di antara 2 manusia. Nak harapkan tak salah, tapi jangan put high hope. Because of all many mankind, only 2 will be chosen one. And who are this person? Tak dinamakan. Tapi apakah cerita mereka? Okey, baiklah saya ceritakan 2 orang lelaki ini. Tadi saya kata apa? Dah habis hisap. Lelaki ini, dia punya timbangan, pahalanya Masya Allah berat. Maka dia sudah yakin dia ahli syurga. Ditimbang mizan. Pahalanya tak ada. Timbangannya berat kepada dosa. Maka Allah tanya, pahala tak ada tau ni. Dia orang Islam Orang Islam ucap dua kalimah syahadah, buat amal soleh macam biasa, tapi buat kejahatan melebihi amal soleh. Amal soleh itu sampai dah tak ada. Anda tahu kan kalau banyak kita buat kejahatan, amal soleh kita akan terbang. Kalau continuously kita buat amal jahat. Okey? Maka lelaki ini datang kepada Allah dengan hisapnya, amal jahatnya banyak. Maka Allah tanya kepada hamba-hambanya yang lain. Okay, Allah tanya kepada hambanya yang lain, siapa yang nak tuntut kepada dia?
Allah tanya tau. Amal baik tak ada siapa nak tuntut kepada dia. Maka berdiri seorang lelaki ini berkata, Ya Allah, ana laqituhu. Aku jumpa dia sekali. Laqi itu mana bump. You bump into that person. Sometimes we bump into a person. We don't know this person. Saya tak kenal dia tapi dia pernah jumpa dengan saya. Itu mana laqi. Aku berjumpa dengan lelaki ni. Lelaki ni diri. Aku berjumpa dengan dia, ya Tuhan, ya Rabb. Aku senyum kepadanya. Walakin labtasim ilai. Dia tak kembalikan senyumannya kepada aku. Kemudian Allah tanya kepada lelaki ini. Faqala Allah, lam yabqa min hasanati syai. Tidak ada yang tinggal daripada kebaikan untuk lelaki ini. Satu pun tak ada. Kemudian berkata lelaki ini, kalau begitu ya Rabb, ambillah dosa aku dan berikanlah kepada dia. Saya repeat sekali lagi. Dia tak kenal lelaki ini dan dia sekadar senyum. Lelaki ini tak balas, dia sudah terasa. Kemudian dia kata, ya Allah, dia tidak ada kebaikan, maka ambillah dosa aku, berikan kepada dia. Subhanallah, sisters. Berapa banyak dosa kita buat dengan manusia. Berapa banyak kita mengumpat orang. Berapa banyak orang kita telah membenci, menghedik, mengecewakan dalam hidup kita. So kita teliti diri kita ya. Kemudian Allah berkata kepada lelaki yang tadi menuntut. Fazar, okey tidak. Rasulullah SAW ada di situ. Okay, sorry, saya miss this point, this line. Rasulullah SAW ada di situ. Fazarafat aina Rasul. Maka menitislah air mata Rasulullah SAW apabila melihat umat dia saling tuntut menuntut. Saling apa? Saling tuntut menuntut. Okey. Kemudian Allah berkata kepada lelaki ini yang tadi tuntut. Allah nampak Nabi nangis. Allah pun tak sampai hati. Within two inverted commas. Allah ni tak mempunyai hati. Tapi saya nak fahamkan level anda. Saya terjemahkan maksudnya. Allah ni tak sampai hati. Bukan berarti Allah ada hati. Within two inverted commas. Allah kata kepada lelaki ni. Irfa' basaraka fanzur. Wahai lelaki, wahai pemuda. Angkatlah pandangan matamu. Maka lihatlah di hadapanmu. Maka lelaki ni pun angkat dan lihat pandangan matanya. Dia lihat apa ya, why sisters? Dia lihat semua ni emas. Air yang mengalir cantik sangat-sangat. Semuanya cantik diperbuat daripada emas. Seperti istana. Maka dia bertanya kepada Allah. Waman yamliku hadha ya Rabb? Siapa yang akan memiliki ini wahai Tuhanku? Berkatalah Allah. Wa anta tamlikuhu. In afauta. Dan Allah kata engkau yang akan memilikinya jika engkau memaafkan saudaramu. Maka berkata lelaki ini fa'ajabah berkata Allah bi'afwi akhika in dengan syarat engkau maafkan saudaramu. Maka berkata lelaki ini inni qad afautu anhu. Sesungguhnya aku sudah memaafkan lelaki yang tadi. Yang aku senyum dia tak balas. Yang aku tak kenal pun siapa dia. Maka Allah kata, khus biyadika ya akhik ilal jannah. Ambillah tangan saudaramu ini dan bawalah saudaramu ini ke dalam syurga. Sekali lagi saya nak repeat. Out of all the mankind, daripada zaman Nabi Adam AS masuk ke zaman Nabi Muhammad SAW, hanya 2 orang saja ya akan dapat this speciality. So janganlah kita berharap kita akan dapat seperti ini. Maka kita harus berhati-hati dalam bab ini. Kalau anda tak percaya, bukalah surah Abasa. Buka surah Abasa. Abasa dalam surah Juz Amma, iaitu surah ke-80 ayat 34 sampailah ayat ke-36. Yang mana Allah kata, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu akan berlari seseorang mar'u. Mar'u itu berasal daripada kata perkataan bahasa Arab mar'ah, maru'ah. Maru'ah maksudnya marwah. Lelaki yang jaga marwahnya akan berkata yafirru, dia akan lari. Yafirru ni maksud lari dengan laju, lintang pukang.
Lari daripada siapa ya sisters? Dia akan lari daripada min akhi, saudaranya. Dia akan lari daripada abang, kakak, adik. Siapa-siapa yang dia kenal saudara dia akan lari. Jauh-jauh dia lari, lintang pukang. Kerana apa? Dia takut bab ni lah sisters. Takut bab apa? Claim mengklaim. Dia claim reward dia claim dosa dia, tambah dosa dia kepada dia. Dia takut, maka dia lari. Wa ummihi wa abih. Dan dia akan lari daripada ibunya dan bapanya. Siapa dia akan lari? Ibunya dan bapanya. Kita di dunia kita sayang mak bapak kita tak? Kita sayang. Kita hormat tak? Kita hormat. Kita rela mati untuk mereka? Kita rela. Tapi di akhirat nanti kita akan lari daripada mereka. Dan lari yang lintang pukang, sekuat-kuat lari. Itu maksudnya yafiru. Kemudian wasahibatihi wabani. Apa makna sahibah? Isteri. Allah tak gunakan perkataan isteri, Allah tak gunakan perkataan suami, tapi Allah gunakan perkataan sahibah. Apa maksud sahibah? Isteri kita macam best friend kita. Kita sayang isteri kita. Kita sayang suami kita. Tapi kiamat nanti kita akan lari daripada isteri yang kita sayang. Suami yang kita sayang. Wabani. Dan juga anak yang kita sayang. Allah gunakan perkataan bani. Apa makna bani? Allah tak cakap abna. Bani ni seperti anak emas. Dalam banyak-banyak anak, mungkin ada salah satu anak yang kita sayang. Mungkin salah satu anak yang betul-betulnya really touch your soft spot. Anak itu awak akan lari daripadanya. Kalau tak percaya, lihat, baca balik tafsir atau terjemah surah Al-Baqarah tadi. Hanya berlaku pada 2 orang ya sisters. So jangan kita harap kita di point nombor 7 ini. Okay, kita kena prepare advance. Iaitu jangan sakitkan hati orang. Jangan ambil hak orang. Kalau kita menipu, kita mengumpat, pergilah minta maaf dengan dia. Jangan malu kerana di akhirat nanti kita akan lebih malu. Okay? Okay. So far ada soalan? Ada Ustazah sekejap. Okay. Penganiayaan. If we were kids and we were mean to other kids, is it classified? Okay. Kita akan tengok bilakah kitab kita itu akan masuk dalam bab catatan. Okay, yang tanya soalan ni, jawapan anda akan saya jawab dalam bab buku catatan amalan. Okay, sebentar aja lagi kita akan masuk. Apakah kalau kita kecil-kecil hadiah mainan orang tak kasih kita main, kita pecahkan mainan dia. Apakah kita akan diklaim? Okay, itu akan dijawab dalam stesen yang ke-11 insyaAllah. Sebelum tu ada soalan? Ni stesen berapa ni? Cepatnya dah stesen 11. Sekejap Okay, sekejap. Sorry. Okay, salam Ustazah. Referring to hadis yang saya ceritakan tadi, pasal ada seorang manusia yang akan tersinggung, pasal seorang lain tak senyum, when they bump into each other, we can never make everyone happy. Kadang-kadang kita senyum salah, tak senyum pun salah. So, will Allah evaluate? Okay, baik. Okay, daripada hadis itu, jangan fokus kepada bab senyum tak senyum. Jangan fokus pada bab senyum kepada strangers. Jangan fokus kepada bab bump into each other. But what I want you to focus is that kesalahan yang kecil akan dibangkitkan, apatah lagi kesalahan yang besar. So ini metafor. Dia bukan makna sebenar. Dia tak senyum, ya Allah, maka aku tak happy. No, not that. Maaf, saya tak explain but that part. Okay, Sister Noni, hope you understand. So apa yang saya nak highlight ni, saya nak keluarkan daripada sini, the gist is that kesalahan kecil, manusia ini berkira. Okay, apatah lagi kalau kita buat kesalahan besar dengan manusia. So jangan main-main dosa dengan manusia. Okay. So saya rasa saya number salah ni. Yes, saya salah numbering. Ini 6 kan? Minta maaf ya. InsyaAllah saya akan edit the slide sebelum saya hantar kepada pihak admin. So anda jangan tulis ya. Anda dengar je. Kalau nak tulis, tulis yang poin-poin yang saya cakap yang live. Yang ini nombor salah.
Ini sepatutnya bukan 10, 7. Session ke-7. Terkejut sekejap saya dah masuk session 10. Okey, tadi 7, ini 8. Okey, 8 mizan. Belum masuk catatan amal. Okey, ini bab mizan. Mizan apa? Okey, sebab saya nak sampai kepada level anda untuk anda faham, maka saya akan draw. Sebenarnya dia bukan macam gini ya. Jangan kita anggap dia seperti ini. Macam ginilah agaknya Okey. Okey, ini mizan. Ini amalan baik, good. And this is all the bad deeds. Okey. Ni nak masuk persoalan. Okey. Mana bab mizan? Okay, give me 1 second. Sementara tu kalau ada soalan boleh ketengahkan kepada saya. Sementara saya mencari. Okey, baik. Dah jumpa. Okey, bab mizan. Bab mizan ni kita kena faham ada 3 golongan. Okey. Yang pertama Allah kata. Okey, sorry. Okey, kalau mizannya berat kepada good. Kalau berat kepada sini, maka dia ahli syurga. Okey, ini semua orang dah faham. Kalau dia punya mizan timbangannya berat kepada bad deeds, maka dia ahli neraka. Bagaimana pula kalau timbangannya sama? Okey? Bagaimana pula kalau timbangannya sama? Equal balance. Itu saya akan jawab dalam bab. Okey, ini sudah dijawab sebenarnya dalam bab syafaat. Kalau kita flashback, kalau dia equal 50-50, macam mana? Inilah yang akan datang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan syafaat kepada orang yang both equal, the good and the bad. Maka bila Nabi bagi syafaat, dia akan termasuk golongan yang ke syurga. Okey, harap saya jawab soalan ini. Okey. Kita boleh dapati ini daripada riwayat Al-Hakim. Menurut Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kalau bab yang masuk syurga berat kepada sini, dalam ayat Quran ada. Bab yang berat kepada kejahatan dalam neraka, itu pun dalam Quran ada. Bab yang mana kalau balance syafaat Nabi diberikan, ini dalam riwayat Al-Hakim. Menurut Imam Albani, dia adalah hadis yang sahih. Okey? Maka kita baca yang ini. Apa yang Allah SAW letak, Allah SWT letakkan pada hari kiamat untuk timbangan amalan manusia? Apa yang Allah letak? Apakah Allah letak manusia itu sendiri? Ataupun Allah letak amalannya, ataupun Allah letak lembarannya, iaitu kitab-kitabnya. So kitab kanan ke kitab kiri, apa yang Allah letak kat dalam weighing scale tu. Okey. Nah kat sini, yudha'ul mizan yaumal qiyamah falau wuzina fihi samawat wal ard lawasi'at. Ada yang terfikir berapa besar mizan ni kan? Allah kata, jika diletakkan mizan pada hari kiamat, falau wuzina, jika ditimbang, fihi samawat, 7 lapisan langit dengan bumi diletakkan dekat weighing scale tadi, lawasi'at, maka masih luas lagi mizan itu. Itu menunjukkan mizan tu besar ke kecil? Sangat besar. Masya Allah. 7 langit masuk, bumi masuk, masih lebar lagi, masih luas lagi. Okey? Fataqulul malaika, maka malaikat akan bercakap, ya Rab, wahai Tuhan, liman yazin haza, siapakah yang akan engkau timbang di sini? Fayaqulullah ta'ala, liman syi'tu min khalqi, apa saja yang aku suka, Allah kata, daripada penciptaan aku. So itu berarti kita ada harapan ya sisters. Kita ada harapan untuk minta kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau letakkan amalanku di mizan. Kerana amalanku tak seberapa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah hamba yang daif. Amalanku tak seberapa. Aku malu jika amalanku diletakkan di mizan. Minta, mohon, rayu pada Allah daripada sekarang. Fataqulul malaika, maka berkatalah malaikat, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik.
Malaikat jawab apa? Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami ini, malaikat kata kami ini, tak rasa kami beribadah padamu banyak. Alamak, a tight slap on us. Malaikat la ya'sun Allah yang tak pernah bermaksiat pada Allah berkata, kami ini tak banyak beribadah kepadamu. Apatah lagi kita? What else kita ni? Ya Allah, kat mana kita ni sekarang? Okey, nak tahu how accurate mizan ini? Kita akan baca surah Anbiya ayat 47. Okey, kita buka surah Anbiya. Surah Anbiya adalah surah 21 ya. Ayat 47. Okey. Apa maksudnya di sini? Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi. Sekarang siapa yang ada weighing scale kat rumah, lepas habis kelas, ada biji sawi, ada sesame seed, cuba timbang. Bergerak tak kita punya measuring needle tu? Tak bergerak. Tapi can you see how precise Allah's measuring weighing scale? Subhanallah. So Allah kata tak aku tinggalkan walau sedikit. Okay. So sekarang kita masuk pendapat-pendapat yang mengata apa yang akan ditimbang. Okay. Amal ataupun orang ataupun buku itu sendiri. Okay. Pertama, yang mengatakan amal daripada hadis riwayat Bukhari, ma min syai'in fil mizan asqal min husnil khuluq. Tidak ada apa-apa yang lebih berat di mizan ini kecuali akhlak yang baik. So daripada sekarang, tanamkan dalam diri kita untuk beramal soleh. Beramal soleh sebanyak-banyaknya. Berakhlak baik tak kira kepada Muslim atau non-Muslim. Kalau kita tengok orang Islam ini tak ada pen dalam kelas, tercari-cari pen. Apa salah ambil pen bagi kepada dia? Bukan pinjam, bagi. Kalau rasa pen anda mahal, belilah pen $100 banyak-banyak. Bawa pergi kelas, bagi. Itu amal soleh, itu akhlak. Dan itu yang akan beratkan amalan kita. Pendapat yang kedua pula kata, orangnya sendiri yang akan ditimbang. Berdasarkan hadis sahih juga, innahu la ya'ti rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Apa maksudnya? Sesungguhnya akan datang seorang lelaki yang besar dan gemuk pada hari kiamat. Okey? Dan la yazinu, ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Janaha ba'udah. Kepak nyamuk. Kepak nyamuk berat ke tidak? Tak percaya, tangkap nyamuk, kopek satu kepak, letak atas measuring scale. Bergerak tak measuring needle? Tak bergerak. Dan Allah kata datang lelaki yang very huge. Azim, huge. Not just big but he's very huge. Samin, gemuk. Tapi bila duduk dekat timbangan, amalannya seperti kepak nyamuk. Sebelah kepak nyamuk saja. Astaghfirullahalazim. Itu adalah pendapat yang kedua. Mana yang duduk adalah manusia itu sendiri. So selepas ini tak payahlah sibuk nak tambah weight. Okay. Sebab yang akan dijaga adalah amal awak. Walaupun yang duduk awak dan saya. Pendapat yang ketiga. Lembaran amalannya yang akan ditimbang. Kemudian Nabi kata yang ketiga daripada surah Kahfi ayat 49. Yang ketiga kita boleh dapati daripada surah Kahfi ayat 49. Okey. Okey, bagi siapa yang ada mushaf, sila buka. Okey, baik, lepas ni I attend to the question insya-Allah. Okey, ayat 49. Okey, ayat 49 yang bermaksud dan diletakkan kitab
Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, celakalah kami, dan seterusnya. Anda boleh baca sendiri. So yang nak membuktikan di sini, kitab amalan diletakkan. Berapakah jumlah mizan di akhirat? 1. Berapa banyak? 1. Ada yang kata banyak. Tapi pendapat yang paling asah atau yang paling benar adalah 1. So bayangkan, 1 timbangan, berduyun-duyun manusia menunggu. Subhanallah. Nak tak kita jadi segolongan umat Nabi Muhammad yang tidak diletakkan di mizan, yang tidak ada hisab, langsung ke sirat? Ya nak Ustazah. Kalau nak, daripada sekarang kita berbaik sangkalah kepada Allah. Maka insyaAllah kita akan dapat golongan itu. Okey? Dan kemudian ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni takut. Okey, tanya kepada Nabi. Wahai Nabi, aku takut. Tak kisahlah amal ke ditimbang ke, tak kisahlah aku sendiri ditimbang ke, kitab aku ke ditimbang. Yang penting aku takut. Apa yang patut aku buat, wahai Nabi? Kemudian Nabi kata, kalimatan khafifatan ala lisan. 2 perkataan yang ringan untuk lidah. Thaqilatan fil mizan. Yang berat di dalam mizan. Habibatan ila Allah. Yang dicintai oleh Allah. Apakah dia? Syahadah. 2. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bukan setakat syahadah, tapi nak kena amal. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau kita yakin Nabi Muhammad pesuruh Allah, sejauh mana kita amalkan sunnah Nabi? We ask ourselves. And if we believe that Allah is one and only God, sejauh mana kita anggap Tuhan ini our God? Sejauh mana we prioritize Him in our life? Tanya diri kita, jawablah sendiri. Tapi ini 2 yang akan beratkan mizan. Okay? Sekarang saya nak attend to the question. Dah banyak orang kita umpat. Macam mana nak cari semua orang nak minta maaf? Ada yang mungkin tak jumpa lagi. Ya. Maka kita bacalah ayat Quran yang mana innal hasanata yuzhibna sayyi'at. Saya tak ingat surah apa, saya tak ingat ayat apa, tapi saya yakin ada dalam Quran. InsyaAllah bagi siapa yang nak, nanti saya akan bagi tahu kepada admin, saya nak kena buka dictionary Quran. Okey, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Apa maksudnya? Sesungguhnya setiap kebaikan akan menghilangkan kejahatan. As long as dia bukan ke dosa-dosa besar. Iaitu dosa besar seperti apa? Fitnah. Mengumpat masih boleh lagi. Okay, masih boleh. Tapi of course, bila saya kata masih boleh, wah buat baiklah banyak-banyak. Maka akan pergilah dosa-dosa aku daripada manusia. Tak payah aku nak jumpa satu-satu minta maaf. Tak. Sebab bila mana kita dah tahu, kita dah belajar, should put an end to ourselves. Okay, nanti kita akan tengok bab catatan. Kenapa saya kata kita kena hentikan? Okay. So far ada soalan bab mizan. So kat sini, jadi soalan saya, Ustazah, sebenarnya bila exactly berlaku when human beings will start to claim from each other, will take their rewards and give their sins to others? Bila the moment? Dia akan berlaku pada moment mizan. Moment timbangan. Bila dah dapat catatan amalan, itu final. Okay, itu final untuk for now. For that particular point of time. Okay. Bila dah habis hisap, ada manusia happy, senyum sampai ke telinga. Amalan aku berat.
Maka ingat tak tadi saya kata yauma yafirru min akhi, dia akan lari daripada saudaranya. La wa ummihi wa abi, lari daripada ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lari daripada isteri atau suami dan anak-anaknya. Kerana dia akan cepat-cepat tuju kepada mizan. Dan bila dia tuju kepada mizan, dia tak nak ada orang yang dia kenal di belakangnya. Kerana dia takut akan ditarik amalan-amalannya. Dan Nabi kata, itulah manusia paling muflis. Yang mana di dunia, dia lihat saudaranya buat kemungkaran, dia senyap. Dia tak tegur. Dia tak cakap. Dia tak doakan. Dia tak buat apa-apa. Dia tutup mata seolah-olah dia buta. Dia pekakkan telinga seolah dia pekak. Allah kata, dia ada hati. Tapi dia la ta'qilun, hatinya tak berfikir, tak bertadabur. Allah kata, Nabi kata ini adalah orang yang akan bakal muflis. Orang yang bakal akan dituntut oleh siapa? Saudara-saudara. Akan dituntut oleh siapa? Ibu dan ayah. Akan dituntut oleh siapa? Suami atau isteri. Akan dituntut oleh anak-anaknya. Okey? Astaghfirullahalazim. Janganlah kita dituntut ya. So di mizan lah yang akan berlaku part claiming each other. Sekarang kita cakap kita cinta. You kentut pun bau wangi. Cubalah nanti kat mizan dekat akhirat. Kentutlah berapa banyak, I tak lari. Lari ke tak lari, I lari. Sebelum you kentut, I dah lari. Itulah yang akan berlaku. Semoga. Next. Pembahagian catatan amalan. Ini adalah stesen yang ke-6, 7, 8, 9. Stesen yang ke-9. Pembahagian catatan amalan ni kita dah tahu dah amalan kita. A little bit secured. Okay, once kita dapat catatan amalan, a little bit secured. Okay. Kitab yang tertulis amalan baik dan buruk. Okay, itu ada dalam surah Insyiqaq ayat 8 hingga 12. Okay. Tadi ada yang kata, Ustazah, saya kecil-kecil, saya ada sakitkan hati kawan saya yang kecil. Apakah itu akan ditulis juga? Nampak ni? Since awak balik sehingga awak meninggal dunia. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dalam hadis yang sahih, orang yang beriman, man yu'min billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka falyakul khairan aw liyasmut. Dia akan bercakap yang baik ataupun dia akan senyap. Dia akan cakap yang baik ataupun dia senyap. Kerana dia cakap apa? Contoh for example, hari ni saya cakap dengan Zarina, for example, Zar, saya suka masakan adik Zarina. Okay, saya cakap saya suka masakan adik Zar. Malaikat yang sebelah kiri tulis. Apa saya cakap? Hari date, hari Selasa. Pukul 8.30 malam, 2 second, Ustazah Nurlin cakap kepada Zarina Raik, dia suka masakan adik Zarina Raik. Dan Zarina Raik sudah terasa dalam hati. Berkali-kali aku jemput Ustazah Nurlin, tak pernah sekali dia puji masakan aku. Sekali adik aku jemput, itu time juga dia nak puji. Puji pula depan aku. Terasa Sizar. Maka malaikat sebelah kiri tulis. Sebab itu Nabi kata, falyakul khairan al-yasmun, berkata baik atau senyap. Kalau kita rasa kata-kata kita ni akan sakitkan hati orang, maka jangan cakap. Kadang-kadang kenapa kita punya rezeki ditarik? Kadang-kadang kenapa rezeki kita dihentikan? Sebab dalam hidup kita berkata-kata sesuatu yang tak penting. Kita pergi rumah orang, bercerita pasal anak orang. Pergi rumah dek ni, bercerita pasal anak C. Pergi rumah B, bercerita pasal anak A. Mulut apa ni? Lidah apa ni? Kenapa banyak sangat cakap? Sebab since balik sampai kita meninggal, semua akan ditulis terus. Takkan stop sampailah kita meninggal. So jagalah wahai kakak-kakak, adik-adik, sisters, jagalah lidah kita. Okay, nanti kita akan tengok kenapa perempuan harus jaga ya. Itu bab later. Lepas sirat, tengok apa jadi kat perempuan. Okay. Since balik sehingga meninggal dunia. Okay, baik. Saya nak masuk kepada bab ambil ini. Sebelum saya masuk ini, actually, sebab maklumlah baca buku Arab,
Kadang-kadang saya nak tulis ni pun saya tak tahu mana datang dulu, mana datang kemudian. Sebenarnya ni datang dulu. Okey, ini datang dulu. Kitab datang. Okey, baik. Attend to the question first. Ustazah, kalau kita tahu kawan kita buat dosa besar towards the spouse, okay, but if we were to tell it will cause wreck to their marriage, then how? Tell or keep the secret? Nabi kata bagi tahu. Okay, Nabi kata apa? Bagi tahu. Ni bukan pasal spouse, Ni bukan relationship between husband and wife. Contoh, example. Katakan Kak Tini nak kahwin. Okay, katakan Kak Tini anak dara, belum kahwin, nak kahwin. Jumpa dengan saya, tanya saya, Ustazah ada tak calon? Saya kata, Kak Tini saya ada calon. Dan saya kena terangkan kepada Kak Tini, calon ni akhlak dia macam mana. The bad and the good about this calon yang saya tahu. Saya kena ceritakan pada Kak Tini. Itu amanah Nabi cakap. Ini apatah lagi suami isteri. Okey, kalau kita tahu isterinya dia buat tak baik atau suami ada buat tak baik, kita harus bagi tahu. Tapi bila nak bagi tahu tu, kita tunggu keadaan orang yang kita nak bagi tahu ni, keadaan dia tenang. Mungkin dia hari ni cuti, kita telefon. Wak, hari ni awak cuti tak? Oh tak, hari ni aku sibuk lah, banyak kerja. Bila awak cuti? Sunday. Jom kita keluar, lepak, aku nak ajak kau belanja kat satu kafe ni. Dan keluar bagi tahu. Apa aku nak bagi tahu ni, kau istighfar dulu, tenangkan hati, berfikir dengan mata hati, jangan dengan emo. Okey, kita bagi tahu dia. Okey. Okey, ni nak cakap. Okey, sekejap. Water break, minum air. Okey. Bismillah. Kitab, okey, sekarang semua dah pergi pada mizan kan? Keadaan manusia ni sekarang semua tengah tunggu. Okey, saya kena draw. Biar anda dapat bayangkan macam mana. Kita dah habis di station. Which is mizan. Timbangan tadi. Suara saya dah kemik. Okey, ni timbangan. Okey. Kemudian next station, manusia semua akan berdiri kat sini. Ni manusia. Okey, banyaklah manusia macam-macam lah. Macam inilah lebih kurang, okey. Kat depan ni apa kita akan nampak? Allah kata akan ditontonkan kepada manusia kitab mereka berterbangan. Kitab ni berterbangan ni kat sini, buku-buku. Terbang. Okey. Terbang ke atas. So another benda yang menakutkan. Saya nampak kitab berterbangan. Mana satulah kitab aku? Dari manalah aku nak ambil? Tangan kiri ke, tangan kanan ke, di belakang? Ya Allah, cepatlah, janganlah terbang jauh-jauh. Mana kitab aku, mana satu? Keadaan manusia. Itu satu. Itu berterbangan. Yang kedua tadi dia kata apa? Okey. Kembali kepada tadi. Kedua adalah selepas itu dua malaikat datang. Ada yang kata dua malaikat datang. Siapa dua malaikat tadi? Okey. So ni tadi kitab berterbangan. Ada yang kata ni pendapat yang kedua. Ada kata bukan kitab berterbangan. Malaikat yang selama ni, malaikat Raqib dengan Atid. Raqib, Atid. Datang kepada manusia. Manusia. Kau kan dulu banyak suku aku buat kerja tau. Aku ni malaikat sebelah kiri kau. Ambil ni. Penat aku. Tu malaikat. Okey. Dan kemudian ada hati manusia ni nak ambil tangan kiri. Tangan kanan. Maka malaikat tepuk atau pukul tangannya. Kata kau tak layak ambil tangan kanan. Kau sepatutnya ambil dengan tangan kiri. Siapakah manusia ini? Manusia ini Nabi kata dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud, Sunan Tirmizi, sekali 4 kitab tulis hadis yang sama, kata bahawasanya manusia ini ketika hidup, dia rasa amal solehnya banyak. Rajin solat malam, rajin puasa sunat. Tetapi dia buat itu semua bukan kerana Allah Ta'ala. Dia buat kerana ada sesuatu sebab. Contoh, dia buat kerana dia ada masalah, barulah dia mula solat tahajud. Bukan lillahi ta'ala. Selesai masalahnya, tahajudnya pun habis selesai. Dia puasa sunat kerana dia buat untuk sesuatu. Nak tunjuk kepada anak muridnya contoh.
Minta maaf ya anak murid, hari ini Ustazah Nolin puasa. Kelas hari Khamis boleh lambatkan tak anak murid? Saya nak tunjukkan kepada student, saya nak show off. Saya tak buat kerana Allah. Terbang. Dan Allah kata, manusia ini yang mana malaikat akan tepuk tangannya atau pukul tangannya, maka kata kau sepatutnya ambil suhuf kau di tangan kiri. Kau tak layak pegang di tangan kanan. Okey? Itu yang pendapat kedua. Okey. Sekarang kita tengok pendapat yang ketiga pula cakap, kemudian kitab itu akan digantung di leher. Itu yang terakhir sebenarnya. Okey? Allah. Sorry. Okey, tadi malaikat dah datang kan? Yang terakhir, dah ambil. Okey, sebelum saya baca bab ni. Sorry asyik tutup buka, pening student. Okey, baik, kembali kepada ni Tadi ni pendapat yang diorang kan. Buku datang terbang, ada kata malaikat tu sendiri yang bagi kerana malaikat nak jumpa face to face. Selama ni aku sabar dengan kau. Dan kadang-kadang malaikat nak congratulate personally. Maka dia kata, kau memang best. Kau patut dapat di tangan kanan. Kau memang layak. Kau hamba yang baik. Malaikat puji dan doakan orang ini. Sebab apa? Dia ada stesen yang lain. Belum habis. Dia baru selesai ni, baru boleh brief in sedikit. Dia ada stesen yang lain. Kemudian, yang ini pula, kemudian kitab itu akan digantung di leher mereka. Sebelum kitab digantung di leher, maka berlaku dalam surah Insyiqaq. Fa'amma yang pertama. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Okey, barang siapa yang datang kitabnya di tangan kanan, maka dia adalah ahli syurga. Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi. Maka barang siapa yang datang kitab itu di tangan kiri, maka dia ahli neraka. Dan yang ketiga, fa'amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan barang siapa yang datang kitab ini, kitabnya di belakangnya, dia adalah ahli neraka. Ustazah, kenapa tak bagi tangan kiri je kalau ahli neraka? Kitab datang tangan belakang. Itu maksudnya apa? Orang mukmin yang sombong, orang mukmin yang berlagak, orang mukmin yang banyak maksiat, orang mukmin yang angkuh, itu lebih teruk daripada ahli neraka sebenarnya. Orang munafik, orang fasik, orang yang zalim, itu yang akan terima kitab mereka di belakang. Mereka tahu tak pakai tudung itu haram, tapi mereka tetap keluar tak pakai tudung. Mereka tahu buka aurat haram, mereka masih buka aurat. Mereka tahu tak solat itu salah, dosa, tapi masih tak solat. Allah kata mereka menzalimi diri mereka. Aku tak nak bagi di tangan kanan pun di tangan kiri. Bagi dari belakang. Allah kata. Begitulah Allah hina manusia ini. So ada 3 golongan. Itu disebut dalam surah Insyiqaq ayat 8 hingga ayat 12. Okey. Selesai. Yang ini semua saya skip bacaan. Anda boleh refer, okey, bagaimana kitab cacitan itu disebarkan. Okey, itu surah takwir dia terbang dan sebagainya. Okey, bagaimana setelah dibaca kitab amalan. Okey, Ustazah, kenapa kitab digantung di leher ya? Kitab digantung di leher untuk awak dan saya baca. Kenapa di leher, Ustazah? Okey, sekarang saya tanya anda. Benda kalau digantung di leher, berat. Bebanan tak? Beban. So, na'udzubillah min zalik, kalau kita buat dosa, kita akan rasa berat di leher kita. Bila rasa berat di leher kita, kita akan baca satu-satu. Apa yang akan anda baca? Daripada amalan anda baligh sampai anda meninggal. Bila nampak ni, anda akan kira, oh, saya sekarang 52 tahun. Oh, saya sekarang 37 tahun. Oh, sekarang saya 42 tahun. Oh, tak banyak, 42 years old. Not a lot of amalan. Let me tell you, sisters, you're gonna read every single thing. Contoh, pada hari 1, hari bulan 1, pukul 12 pagi. 12 tengah malam, 12 pagi, AM, 12 AM, midnight. Pagi lah pula. 12 midnight. Okay.
Apa yang saya buat? Lidah aku bercakap sekian. Mata aku melihat sekian. Telinga aku melihat sekian. Rambut aku ditunjukkan pada sekian. Hidung aku terbau sekian. Hati aku berkata-kata sekian. Sekarang lihat pada anggota kita. Berapa banyak anggota kita ada, kawan-kawan? Kita ada jari, kita ada kuku, kita ada hidung, kita ada mata, kita ada lidah, kita ada hidung, kita ada dahi, kita ada rambut. Masya Allah, banyak. I cannot mention too many. And every single thing, I'm going to say it for every single second what I do. Na'udzubillah misalnya. And I'm going to read on my own. Sebab itu Nabi kata, mukmin yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, qillatul kalam. Sikit percakapannya, dia tak akan cakap banyak. Dia tak akan ketawa banyak. Dalam Quran kata apa? Yadhakuna qalilan wa yabkuna katsiran. Mereka akan bercakap yang sedikit dan mereka akan menangis yang banyak. Karena tangisan kita itu, air itu akan menjadi pemadam api neraka kalau kita masuk neraka. Itu hadis sahih ya. Na'udzubillah min zalik, kalau kita masuk neraka, air mata yang kita nangis kerana menangisi insafi dosa-dosa kita, itu yang akan padam api neraka kita. Subhanallah. Okey, so bayangkan di leher berat beban. Okey. Now kemudian saya tak baca kumpulan bahagia, kumpulan kesal. Okey, siapakah mereka kumpulan bahagia dan kumpulan kesal? Okey, kita akan tengok. Sebelum tu ada soalan. Ustazah, does taubat helps us in hisab? Yes, of course. Tapi kalau kita belajar bab fiqh, taubat ada 6 syarat ya Sister Fiza. Taubat ada 6 syarat. Bukan sekadar saya kata aku nak taubat lah. Aku tak nak mengumpat lah. Maka saya pun berdirikan solat sunat taubat 2 rakaat. Okey, selesai solat sunat taubat, saya baca berjela-jela panjangnya doa taubat. Cukup setahun, saya buat lagi. InsyaAllah saya akan kongsi dengan anda kalau saya diizinkan untuk mengajar Tauhid, saya akan kongsi dengan anda bab taubat. Taubat panjang maknanya. Okey, kitab taubat panjang. Dia dalam mada ataupun subjek Tauhid. Dia ada 6 syarat. Siapakah orang-orang yang taubat kemudian tak diterima taubatnya. Itu semua dalam bab Tauhid. Okey. Tapi ingat, what I can tell you for now, keep in your mind, kalau taubat, do not repeat it again. Kalau taubat, insaf sebenar-benarnya. Kalau taubat, betul-betul. Apa makna taubat? Taubat datang daripada perkataan tabah. Apa tabah? Tabah yatubu. Apa maksud tabah yatubu? Dah sampai masuk kat pintu, tutup, lock, kunci. Tak keluar lagi. Itu maksud tabah. Dekat dengan perkataan bab. Babon pintu. Cuma tukar kepada tanya. Okey. Ini kongsi sedikit dah keluar tajuk sebenarnya. InsyaAllah bermanfaat untuk semua. Bab maksudnya pintu. Anda baca buku kan? Bab 1, bab 2, bab 3. Maksudnya pintu pertama open. Topik 1, bab pertama. Bab kedua open the door. Topik number 2. Tapi kalau tabah, pintu tutup, you slam and shut it and lock it. You takkan buka. And you don't even know where's the key. Itu maksud tabah. You don't make a turn back. Okay? That is taubat. Alright, tadi saya di mana? Okay, kumpulan yang bahagia dan kumpulan yang kesal. Okay, kumpulan yang bahagia. Okay, kumpulan yang bahagia Allah kata adalah kumpulan yang terima daripada tangan kanan. Kumpulan yang kesal terbagi kepada 2. Yang mana terima tangan kiri, yang lagi satu fajazabahu malaikah. Malaikat sebat atau pukul atau tampar tangan mereka. Kau tak layak terima tangan kiri, tangan kanan. Kau layak terima tangan kiri, maka berkatalah orang ini.
Kita buka surah Haqqah. Surah 69 ayat 25 sampai 38. Surah apa? Surah Haqqah. Okey, surah Haqqah. Surah Haqqah adalah surah 69 ya. Okey, baik. Ayat 25 hingga 38. Okey, bagi siapa yang tak dapat jumpa, saya tulis kat sini. Surah 69. Okey. Ayat Masya-Allah. Ayat 25 hingga ayat 38. Okey. Kita baca ayat 25 hingga 38. Okey, Allah kata di sini apa yang dia kata ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Maka barang siapa yang diberi kitabnya di tangan kiri, fayaqulu ya laitani, dia akan berkata ya laitani. Oh gosh, celakalah aku. Lam uta kitabiyah. Kalaulah tak dibagi kitab aku ini, alangkah baiknya. Tak bagi pun tak apa. Aku rela tunggu di padang mahsyar tadi. Ini adalah golongan yang mana? Golongan yang kata bahawasanya arihni ya Rabb, arihni. Ya Allah, cukupkanlah bagiku. Ya Allah, sudahlah. Walau kana finnar. Walaupun ilan nar, walaupun ke dalam neraka. Orang yang tadi ni dekat syafaat ni dia kata ya Allah, cepatlah, aku dah tak sabar. Masuk neraka pun tak apa. Sekarang baru sampai dapat kitab aja dia dah cakap, oh bad luck. Celakalah aku. Ya laitani, dia kata lebih baik lam uta kitabiyah, kalau kitab aku tak dibagikan kepada aku. Walam adri ma hisabiyah. And I don't even know what the hisab is going to hold for me. Hisab aku macam mana pun aku tak tahu. Bagus ke tak bagus. Dah lah tadi orang dah nak claim macam-macam. Sekarang kitab pula aku dapat tangan kiri. Macam mana aku nak jalan dekat sirat? And let me tell you sisters, ini bukan orang kafir ya. Ini orang apa? Orang Islam. Bila orang kafir dah tak ada dalam cerita ni, orang kafir dah tak ada bila bab mizan. Mizan dah tak ada orang kafir dah. Lepas mizan, semua orang Islam. Orang kafir semua sudah masuk neraka Jahannam. Ya laitaha kanatil qadiyah. Berkata, wahai, kiranya itulah yang menjudahi segala sesuatu. Apakah ini qadiyah? Apakah ini terakhir? Nasibku belum lagi. Akan ada lagi nasib malang. Ma aghna anni maliyah. Aku ada banyak harta. Celakanya harta aku tak dapat bantu aku walau sesin. Halaka anni sultaniyah. Sultan maksudnya apa? Whatever you possess, whatever power that you have. No power. Allah cakap, will not give you power anything. Khuzuhu faghullu. Allah kata tarik dia, angkat dia, campak dia, seret dia. Khuzuhu faghullu. Kalau dia kata sini tangkap, ikat, seret dia. Bawa ke mana tuan-tuan? Bawa ke mana puan-puan? Bawa ke sirat. Dan sirat bukan terus jalan ke sirat. Akan ada lagi musibah manusia ini akan hadapi. So tak payahlah hidup kita ni nak kumpul harta. Tak payahlah hidup kita ini sibuk untuk dunia. Bukan saya cakap jangan achieve worldly things. Tidak, go and achieve. Tapi bila kita terlalu sibuk kan, we too occupied with the worldly affairs, takut kita lupa Allah. Takut. Kemudian masuk ayat yang keberapa ni sekarang? Ayat yang ke-31. Summal jahim sallu. Jahim ni neraka yang sedang menganga. Seperti singa yang lapar sedang menganga, menunggu mangsanya jatuh. Cepatlah ya Rab, tak sabar nak makan, nak faham ni. Manusia yang degil. Sallu. Diseret, dibawa. Sallu ni maksudnya apa? Dia sampai dalam keadaan dia nak.
Tadi dia tak nak kan? Sekarang dia punya anggota nak. Sekarang semua nak kecuali hati dia. Anggota dia nak kenapa? Kerana anggota dia ketika hidup tak pernah berbakti kepada Allah ataupun kurang berbakti kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, aku nak berbakti kali ini dengan membakar diriku sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Anda boleh baca sampai ayat 38. Ini dalam surah Haqqah. Apa makna Haqqah? Haqqah maksudnya hari kiamat. Tapi apa makna Haqqah sebenarnya? Haqqah adalah hari kiamat yang diberi hak-hak manusia. Yang mana kalau di dunia dizalimi, tak dapat pembelaan. Allah kata manusia inilah akan aku bela. Akan aku beri hak dia. Yang dulu dimengumpat, difitnah, di black magic, dibagi ilmu hitam. Aku akan bela manusia ini. Aku akan bela hamba-Ku ini. Aku akan beri haknya ketika hari kiamat nanti. Baik, ada soalan ataupun tidak? Water break sekejap. Okey, baik. Tak ada soalan. Kita masuk stesen yang selepasnya, iaitu stesen Telaga ataupun dikenali sebagai Kausar. Kenapa dikenali sebagai Kausar? Kerana dia datang daripada sungai syurga. Okey, Telaga Kausar. Di mana terletaknya Telaga Kausar? Padang Mahsyar. Okey, baik. Sekarang saya nak tanya anda. Okey. Daripada tadi, kalau kita lihat, semua kata, Ustazah, daripada tadi Ustazah duk cerita belum keluar mahsyar lagi. Ustazah, belum. Belum, sisters. Dah lah tinggal kat mahsyar lama. Tunggu pula lama. Lepas pada mahsyar ini kategori hisab ya. Basically lepas mahsyar is hisab. Okey, dalam hisab, apa yang ada dalam hisab? Saya guna, okey, apa yang ada dalam hisab? Tadi tu ujian keimanan. Yang ditanya 7 perkara. 6 hak Allah, 1 hak manusia. Itu ujian keimanan dalam bab hisab. Poin yang kedua, Poin yang kedua adalah bab mizan. Amalan. Itu yang berlaku claim each other. Okay, part yang kita akan claim satu sama lain. Ambil pahala atau kita bagi dosa kita kepada orang lain. Yang ketiga, catatan amal. Okey. Ini semua dalam bab hisab. So, belum settle. Kemudian, dah melalui cabaran-cabaran kan dah catatan amal ni bagi yang dapat suhuf tangan kanan. Tangan kanan mereka rasa gembira kan? Okey. Kat situ nanti mereka jalan akan nampak haud. Apa tu haud? Telaga. Macam perigi itulah. So agak-agak perigi macam inilah ya. Okey, sekarang kita akan tengok dapat haud. Siapa yang akan sampai di haud dulu dan siapa yang akan dapat minum air di haud dan apakah sifat-sifat haud. Okey. Kita masuk. Sifat-sifat Telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar itu surah paling famous di kalangan orang Singapura kerana pendek, ringkas untuk dibaca dalam solat. Favorite all time pastime solat surah. Okey, number 1. Luas perjalanannya. Perjalanan haud ni luas, panjang. Okey. Okey, sekejap saya nak kena buka bab haud. Saya tak buka lagi. Okey. Okey, Nabi kata luas perjalanannya. Okey, saya akan bacakan hadisnya. Let me just read out all the characteristic or features of the haud ni. Luas perjalanannya, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada kasturi. Kasturi macam limau kasturi lime. Okey, bau yang sedap, harum, refreshing. Okey, yang keempat, gelasnya banyak
lebih banyak daripada bintang di langit. Dan kemudian siapa yang minum takkan haus selama-lamanya. Okey. Sekarang saya akan baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li haudan." Bagi aku haud, bagi aku telaga. Arduhu kama baina Aila ila al-Ka'bah. Luasnya dia ialah seperti daripada Baitul Maqdis sehingga ke Kaabah. Au qala San'a. Ada yang kata satu tempat namanya San'a, iaitu terletak di Yaman. So daripada Yaman ke Mekah. Ada yang kata daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Begitu luas Nabi punya haud atau telaga. Ashadda bayadan minal laban. Lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada honey atau madu asal. Fihi aniyah adadun nujumus sama. Di dalamnya terdapat banyak gelas-gelas minuman. Lebih banyak daripada nujumus sama. Iaitu bintang-bintang di langit. Yamudduhu mizaban minal jannah. Dibentangkan, disajikan dua aliran daripada jannah. Maksudnya air tu, okey, gelas-gelas tu diletak macam gini. Okey. Ini ada dua aliran. Ini gelas. Gelas, gelas, gelas. Ini gelas. So macam dekat NTUC, kalau kita letak bakul, kita tak payah nak tarik, nanti dia gerakkan mesin, dia akan jalan dekat, pergi dekat dengan cashier, cashier akan scan your stuff. So begitulah dia akan gerak. Okay. Dan Nabi kata, mana tadi? Wal akhir min zahab. Dan yang ini satu daripada, okay, sorry. Minal jannah ahaduhuma min warak. Ada gelas daripada perak, daripada silver. Ada gelas daripada emas. Okay. Wal akhir min zahab. Dan man syariba minhu. Nabi kata barang siapa yang minum, lam yazma ba'dahu abadan. Tidak akan haus selepasnya selama-lamanya. Man kazzaba bihi. Barang siapa yang mendustai tentang telaga ini, lam yusib bihi syurb. Siapa yang tak percaya pada telaga ini, maka dia tak layak untuk minum. Kerana ada orang kata, tak percayalah ada telaga. Okey, siapa yang tak percaya, Nabi kata, dia tak akan dapat minum daripada telaga. Sekarang kalau saya tanya anda, kenapa telaga? Kenapa Allah tak terus suruh buat sirat? Tadi kita cakap pasal padang mahsyar apa? Panas, berpeluh-peluh, berit, penat. Maka the very first thing kita cari, air. Orang yang penat, orang yang haus, orang yang berpuasa, perkara pertama yang dia cari adalah air. Dia tak cari makanan. Berpuasa seharian, buka cari air. Bukan dia cari makan, dia cari air dulu. Betul? So sebab tu disajikan air. Kerana akan ada another test, another story. Okay? Dan kemudian Nabi kata, berapa ramai daripada umat Nabi yang akan minum? Nabi kata daripada 100,000 umat, hanya satu. What is the ratio, my sisters? 100,000, only one. So let's pray very hard right now supaya kita dapat minum telaga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan jemput kita minum. Bagaimana nak dijemput? Amalkan sunnah Nabi, perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Okay, perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Yang mana Nabi kata, aksarukum alayya salatan. Barang siapa yang banyak selawat kepada aku, maka akan dapat syafaat daripada aku. Maka bila dapat syafaat, ada segolongan manusia ni daripada umat Nabi ni, yang mana dia dah dekat dengan Nabi, dah bakal nak dapat syafaat Nabi. Kemudian Allah tahan dia. Allah kata kepada Nabi, Nabi cakap, ya Allah, kenapa kau tahan? Aku kenal dia.
dan dia kenal aku. Aku tahu dia amalkan sunnahku. Dan dia memang kenal aku, sebab itu dia amalkan sunnahku. Kemudian Allah kata, wahai Rasulku, wahai Habibuku, wahai Habibi, wahai kekasihku, engkau tak tahu apa yang umat kau buat selepas engkau wafat. Apa yang dia buat? Dia buat bukan kerana Nabi. Dia buat hendakkan sesuatu. Dia buat nakkan nama. Dia buat amal soleh untuk kebaikan diri dia. Maka Allah kata dia tak layak. Dan dia bukan setakat dia buat itu saja. Dia ada juga buat amalan-amalan bid'ah yang lain. Amalan bid'ah yang lain contohnya apa? Bukan datang daripada Nabi, dia kata Nabi yang cakap. Kalau dia nak cakap datang daripada Quran, orang tanya, nak kena kasih tahu kan surah dan ayat. Kemudian dia senang-senang dia cakap, qala Rasul, berkata Nabi. Qala Rasul. Kemudian bila dia, tak ada orang nak tanya, hadis mana? Kalau ada orang tanya pun, tak ada orang nak check. Nobody can be bothered to check. Betul tak? Yes. Itu yang berlaku. So Allah kata Nabi, Allah tahan Nabi, jangan bagi syafaat. Okay. So ini telaga. Siapa yang tak dapat minum, orang, okay baik, ada soalan. Is there a purpose of the different classes? Yes, of course. Sebab itu ada warna yang different. You have silver and you have gold. Depends on your amal. Depends on the buku catatan tadi. Yang suhuf yang you dapat. Kalau katakan dalam suhuf saya, cuma ada 50 kebaikan. Saudara di sebelah saya, ada 1,000,000 kebaikan. Dia layak minum yang gold. Saya layak minum yang silver. Understand? Okay. Sorry Ustazah, bau harum kasturi is it referring to bau? Yes. Musk, smelling, bau kasturi, kalmisk, kasturi. Okay. Tapi not exactly like kasturi like now you smell. Yang penting bau dia refreshing. Benda yang segar. Dia bukan setakat wangi. Kadang-kadang wangi ni subjektif. Tapi benda yang refreshing. Semua orang suka bau yang segar, fresh. Okay. Macam you breathe the air and it's a fresh air. Okay, something like fresh air. Okay. Seterusnya murtad. Selepas Nabi wafat, dia murtad. Maka dia tak dapat minum daripada telaga Kausar. Yang seterusnya ahli maksiat. Kenapa saya kata ahli? Kerana suka buat dosa-dosa dan maksiat yang besar dan dia tak bertaubat sebelum mati. Ini 3 golongan yang tak dapat minum daripada telaga Nabi. Okey. Siapa orang pertama yang akan datang untuk minum telaga Nabi? Okey. Okey, siapakah orang pertama yang akan mendatangi telaga Kausar? Rasulullah sendiri. Kenapa? Sebab he himself nak welcome umat-umatnya yang dia sayang. Umat-umat yang melakukan syariat Islam. Dia personally nak welcome them. So dia akan datang yang pertama. Okey, kembali kepada yang ini. Jadi siapakah yang dapat minum telaga Kausar? Orang yang beriman, orang yang ikut sunnah Nabi, orang yang menjalankan Islam secara lahir dan batin, orang yang menjauhi maksiat dan dosa besar. Okey, ini mafhum, very straightforward. But when come to practice, susah. Selepas itu, siapakah yang ada A? Siapakah yang akan datangi telaga Kausar? Okay, orang yang suka beri makan ni ikut urutan Bila Nabi dah sampai, the first selepas Nabi siapa? The second party. Orang yang suka beri makan kepada orang yang berpuasa. Puasa khusus bulan Ramadan. Sebab itu masa saya di Syria, orang di Syria ni, saya tak faham tau, pasal saya tinggal kat Singapura, kita tak ada this culture or practice. Kita biasa jemput saudara mara kita, orang yang kita kenal. Betul tak? Tapi di Syria, subhanallah. Orang kadang-kadang diri kat luar pintu. Marilah datang rumah, buka. Dia tak kenal awak pun dia ajak. Bukan tu je. Dia masak banyak-banyak, hantar dekat masjid, bagi orang makan. Betul tak? Itu yang berlaku.
Tapi orang kita berbuka sesama keluarga. Berbuka sesama kaum kerabat dia yang dia kenal saja. Lepas tu dia siap wifi, selfie. Kami sedang berbuka di McDonald bersama. Apa faedahnya? Tak ada faedah. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Kenapa saya kata tak ada faedah? Tak dapat pahala pun. Awak buka makan seorang Melayu, awak belanja kawan-kawan. Okey, Alhamdulillah. Okey, tapi bila dia ambil wifi, that's it. Takut orang puji, maka dah datang riak. Okey. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Ini daripada kitab Imam Ghazali. Okey, daripada kitab Imam Ghazali. Nak kena buka kitab Imam Ghazali lah. Okey, Imam Ghazali kata, siapa yang akan datang Telaga Kausar? Orang yang jaga lisan. Okey, orang yang jaga lidah. So nampak tak pentingnya jaga lidah? Okey, jap. Sorry, Masya Allah. Masya Allah. Sorry. Okey. Jap, Okey. 1 second, sisters. Okey. Alright. Okey. Sekarang kita masuk. Okey, ini daripada kitab Imam Ghazali. Nama kitab dia Mukashafatul Qulub. Pembuka hati-hati. Orang yang ada hasad, ada hiri hati, maka bacalah kitab Imam Ghazali Mukashafatul Qulub. Macam mana cara-cara nak bersihkan hati, itu yang diajar oleh Imam Ghazali. Do you know what? Something just to share about Imam Ghazali ni. Imam Ghazali banyak sangat buat buku-buku atau kitab untuk pembersihan rohaniah. Towards the end of his life, dia pegang Sahih Bukhari dan dia pegang Sahih Muslim. Dia meninggal dalam keadaan dua-dua kitab ini di dadanya, di peluknya. Dan dia dalam keadaan menangis. One of his disciples, ada dalam dengan dia, bertanya kepada dia, wahai Imam, kenapa kau menangis? Kerana dalam perjalanan hidup aku mengajar manusia, these 2 books, aku tak mampu untuk teroka sampai habis. Shame on me. Itu Imam Ghazali ya. Itu siapa? Imam Ghazali. Kita ni, Quran pun tak habis turka. Jangan kata hadis. Kitab Imam Ghazali pun tak belajar. Jangan kata apa-apa lagi kitab. Subhanallah. Imam Ghazali, Masya Allah, menangis tak sempat habis belajar sunnah. Menangis tak sempat ajar orang sunnah. Tapi dia tinggalkan ilmu yang sangat berkesan, iaitu cara-cara mengajar kita jaga hati kita, mendidik hati kita daripada prasangka, busuk hati, dengki, suka mengumpat, masalah lidah, masalah perut, semua diajar oleh Imam Ghazali. So kitabnya Mukashafatul Qulub, apa yang dia kata? Ni saya petik hadis yang dibawa oleh Imam Ghazali. Hadis ini dhaif, tapi saya suka untuk bercerita dengan anda, berkongsi dengan anda kerana maknanya mendalam. Faman ahabbu an yariduhu. Faman ahabbu an yariddahu. Minum sekarang. Zarina cakap minum. Dengar tu suara suami saya. Zarina cakap minum sekarang. Minum. Kalau tak nanti suara hilang. Okey, baik. Saya akan minum kejap lagi saya baca ni. Faman ahabba an yariddahu. Terima kasih Zarina, alhamdulillah. Faman ahabba an yariddahu alayya falyakfuf lisanahu. Nabi kata, maka barang siapa yang cinta kepada aku, nak aku cinta kepadanya, maka nak datangi aku, nak tengok aku, nak nampak aku, Nabi kata, falyakfuf lisanahu. Maka cukup stop your tongue from talking. Wa yadahu illa mimma yambaghi. Dan cakap bila perlu. Mimma yambaghi. Cakap bila perlu. Nabi kata, kau nak lihat aku. Kau nak aku cinta kau. Kau nak aku bagi kau syafaat. Maka kau stop your tongue. Okay? Jaga lidah kamu. Kafaf. Nabi tak cakap kif. Kif stop. Yakufu ikat. Kuf tutup. Itu masuk kuf tutup ikat.
to put an end. Betul-betul you really tied it very tight. That is kif. Okay, saya bagi contoh. Pernah dengar ayat Quran? Kaf. Apa tu kaf? Tapak tangan. So bila orang kata, where is the end of your hand? This is the end of my hand. Tapak tangan. So itu maksudnya, put a stop dekat lidah. Ada benda trigger you to talk, stop. Kalau rasa berkawan dengan dia, make you backbite, stop. Berkawan dengan orang ini make you slender, stop. So you jaga kaf. Bukan stop, tapi bukan wakaf. Tapi Nabi kata jaga. Okay, kaf. Dan bila kita akan tengok Nabi, Nabi kata, the moment you are resurrected, when you see me, that means you gonna get my syafa'ah. Subhanallah. Bila the moment when you are resurrected daripada hari kebangkitan, kamu nampak aku, Nabi kata, kamu akan dapat syafaat aku. Kerana kecintaan aku khusus kepada kamu dan cinta kamu khusus kepada aku. Subhanallah. Nak tak kita? Yes. Sebab tu saya nak kongsi hadis ni. Walaupun mungkin dhaif. Okey, sekarang saya nak minum, macam mana nak minum ni? Oh, buka gitu je. Special kita tak pernah minum mak gini, Zarina. Subhanallah, bismillah. Jemput minum. Okey. Kita masuk ni air apa, Zarina? Ya Allah. Air herba. Herba, betulnya herba. Macam saya teringat zaman berpantang minum air ni. Okey, baik. Kita masuk bab sirat. Okey. Sempat. Okey, so far ada question tak? Bab sirat is going to be very long. Sebab this is another terrible station. Station yang susah untuk lepas. Ada soalan? Okey, tak ada. Tadi kita sambung dekat telaga kan. Nabi dah welcome satu-satu, minum air, Nabi senyum dan sebagainya. Kemudian nak sampai kepada sirat, Nabi jalan. Berapa pantas Nabi jalan? Seperti kilat. Nabi jalan, langkah kaki kanan, kaki kiri terus dah habis sirat. Just one step. Macam kilat. Okey, Nabi jalan macam kilat. Kemudian Nabi dah boleh masuk syurga kan? Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, Nabi Muhammad tak masuk syurga dulu. Di manakah Nabi Muhammad tunggu kita? Nabi Muhammad SAW tunggu kita di sini. Saya kena draw supaya awak dapat bayangkan. Semoga malam ni akan lahir rasa cinta untuk Nabi. Akan lahir selawat untuk Nabi yang banyak. Okey? Nabi dah lalui titian sirat. This is sirat. Okey? Kemudian, sorry. Ini adalah neraka. Okey. Dan ini adalah segolongan manusia. Saya draw dengan warna brown. Sebab kita made of from clay lah kan. Okey, ini kita. Dan kemudian di atas, ini adalah syurga. Okey, syurga. Sebelum kita sampai syurga, there is a place where it is called in Arabic Sahatul Jannah. Okay, this is a place where Rasulullah SAW akan tunggu kita. What is Sahatul Jannah? Sahatul Jannah tu maksudnya, Saha dia macam, kalau buka dictionary dia kasih fountain, tapi it's not fountain, dia macam tempat tunggu. Bukan tempat tunggu, tak sesuai. It's like a place. Contoh macam kadang-kadang orang datang rumah kita, dia tak langsung masuk rumah kita. Dia macam ada waiting area. So this is a waiting area. Okay, Rasulullah akan tunggu kita di sini. Okay. Rasulullah akan tunggu kita di sini. Kalau ini sirat, Nabi akan jenguk macam gini. Okay, Nabi akan jenguk macam mana? Ke bawah. Kepala Nabi akan jenguk ke bawah. Akan jenguk ke bawah. Nabi akan berdoa apa? Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Every single person who walks on this sirat, Nabi akan jenguk, Nabi akan doakan, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Okey. Sebelum masuk hadis ni, ya Allahumma sallim ummati, berlaku di ketika dunia Nabi Muhammad SAW sedang termenung. Maka para sahabat tanya, wahai Nabi, kenapa kau termenung? Okey, ketika itu
Okay, before this, there's another hadis nanti saya akan kongsi. Bila sahabat tanya kenapa kau termenung, Nabi kata, aku sedang berfikir tentang ikhwani. Siapa ikhwani? My brothers. Kemudian sahabat-sahabat ni pun duduk terfikir. Kita ni bukan ke brothers? Kita ni bukan ke blood brothers Rasulullah? Bukan brothers ke? Sedih para sahabat. Kemudian Nabi cakap apa? You are just my friends. Okay? You are antum ashabi. Kamu semua kawan-kawanku, sahabat-sahabatku. Tetapi Nabi kata ikhwani adalah awak dan saya. Sahabat tanya siapakah ikhwani? Sahabat cemburu. Kemudian Nabi kata mereka adalah yang mengamalkan sunnahku, yang berpegang kepada sunnahku, yang mencintai aku, yang banyak berselawat di atas aku, yang menjaga lidahnya kerana aku, kerana Allah, kerana takut kepada neraka. Maka mereka itu adalah ikhwani yang tak nampak aku. Aku sudah wafat tapi mereka percaya dengan aku sangat-sangat. Itulah ikhwani. Dan itulah doa yang akan datang. Allahumma sallim ummati. Okey. Pihak admin, nak saya terus ke nak pause ke macam mana? Teruskan aja Ustazah. Okey, teruskan. Lagi lama ke Ustazah? Bukan lagi lama, lagi banyak sangat. Lagi banyak. Okey. So, okay, kita tak tunggu dulu. Ada siapa nak tanya tak? Since kita ada 5 more minutes, ada siapa nak tanya? Because definitely I cannot finish the sirat. It's gonna be very long. Okay, sebab nanti akan ada tarikan masuk dekat neraka. Siapa yang akan ditarik? Siapa yang akan jalan separuh jalan kemudian masuk sendiri? Siapa yang akan sleep kemudian bangun? Sleep kemudian bangun? Siapakah mereka? Okay, itu semua dalam cerita sirat. Siapa yang jalan setapak kemudian ditarik, siapa yang akan terbang, itu semua dalam bab sirat. Jadi sebelum saya masuk bab sirat, insyaAllah the next session I will just take 1 hour. I won't take long from, saya takkan ambil too long, okay, your time. 1 jam insyaAllah cukup. Okay, sebab saya nak masuk bab ni dengan tingkatan syurga insyaAllah. So kita tunggu ada soalan. Ada sesiapa nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada soalan, tak ada Siti Session Ustazah? Sorry? Kita continue the next session lah. For yang sirat ni, kita continue bulan depan. Yes, bulan depan insyaAllah just kita take 1 hour. Okay, and sisters please bagi tahu admin what are your concern, what you want to know. Jadi saya tahu sebab sisterhood kita cuma sebulan sekali. And saya tak kenal anda sangat, cuma some saja saya kenal. Jadi saya tak tahu what are your needs, apa yang keperluan anda yang anda perlu tahu. Maybe you can share with the admin, so admin akan bagi tahu saya and I can do some homework on that. Okay, some preparation before kita punya session. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda untuk sisterhood sampai akhir tahun ini insyaAllah. Okay. So ada lagi soalan? Tak ada Kalau tak ada kita tutup majlis. Boleh admin? Boleh Ustazah? Okay. Okay, dekat sini. Boleh share syarat-syarat agar dapat mimpi Nabi? Yes, I will do that. Tapi it's quite lengthy. I will WhatsApp and pass to the admin insyaAllah. Okay. Ini ada dalam kitab, kalau anda pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Yes. Kesempurnaan Muhammadiyah iaitu perjalanan hidup Nabi atau siapakah Nabi, mengenali Nabi, ada dalam kitab tu. Kitab tu ada dalam bahasa Melayu, English pun ada. Okey, ni Siti Sa'dah bertanya, Ustazah, setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan. Kadang-kadang, okey kejap saya kena buka. Ustazah, setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan. Kadang-kadang kesilapan masih berulang. Tapi setiap kali dia sedar, dia akan istighfar. Kita kan selalu baca Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa pada bulan Ramadan. Adakah itu going to waste? Nothing is going to be wasted. Okay? Di sini maksudnya,
Okey, yang tadi ada soalan tentang taubat kan. Macam mana kalau orang yang dah buat silap, kemudian dia taubat, buat lagi silap, itu untuk dosa kecil tak apa. Tapi kalau dosa besar tak boleh. Dosa besar tak boleh. Dosa kecil tak apa. Kalau na'udzubillah min zalik, hari ini sudah berzina, solat taubat, esok zina lagi. So apa makna taubatnya? Tak boleh. Syarat-syarat taubat, dia tak ada i'adah. Dia tak ulang lagi dosanya. I'adatu minaz-zam. Dia tak ulang dosanya. Okey? Tu kena faham. So tak waste. Untuk kita kalau dosa kecil cukup kita istighfar. Okey, kita solat sunat taubat, insya-Allah. Okey. Lepas sirat mereka yang masuk neraka, bilakah lagi dapat syafaat Nabi, syafaat dari Quran? Okey, itu akan dibincangkan dalam bab sirat. Okey, orang yang dah masuk neraka, kemudian dia akan masuk ke syurga bila. Okey. Ni sekadar sharing Ustazah Awis. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. From Nur Aisyah Buang to me. Okay, Ustazah, could you go through focus on taubat solely after this session? Okay, insyaAllah. I take note, admin, can you help me to take note on this? Sebab takut saya lupa juga. So insyaAllah lepas bab sirat, kita akan masuk bab taubat. Kalau sekiranya kita buat 2 jam juga the next sesi. Lepas taubat, kita akan terus, lepas sirat dengan syurga, kita akan terus masuk bab taubat dalam tauhid, insyaAllah. Okay. Ada lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita akhiri dengan surah Asr and tasbih kafarah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, segala puji bagi Allah, silap dan salah dari saya. Mohon maaf kalau ada silap atau kekurangan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.